Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Misteri jam 12. Selamat tengah malam para pendengar Ria 897. Berikut ini adalah kisah yang ingin Casey bacakan kepada anda semua. Ini merupakan kiriman email yang saya terima, dikirimkan kepada saya dan untuk saya ketengahkan dalam rancangan Misteri Jam 12. Kata seorang pendengar, pengalaman yang disebutkan ini berlaku pada tahun 80-an, di mana ketika itu saya baru saja berumah tangga. Sebelum berumah tangga, saya dan suami telah pun terima banyak halangan, banyak tentangan dari ibu mertua saya. Tetapi dengan kekuatan kami, alhamdulillah katanya di sini, dapat kami membina maligai bergelar suami isteri. Ibu mertua saya sebenarnya tidak sukakan saya, Casey. Saya katanya banyak perkara yang dia pernah buat untuk tamatkan perhubungan saya dengan suami saya yang pada ketika itu merupakan kekasih saya. Antara perkara-perkara yang pernah dilakukan oleh ibu mertua saya, dia beberapa kali cuba menfitnah saya. Casey, menfitnah saya. Dia juga pernah mengupah seorang wanita untuk memikat anaknya, tetapi tidak pernah berjaya. Keadaan bertambah lebih teruk selepas kita berumah tangga. Pada 2 bulan yang pertama, saya dan suami hidup aman, damai. Sehinggalah saya hamil, mendapat berita baik, anak yang pertama pada bulan yang ketiga. Setelah saya dan suami mendapat berita gembira yang kami akan mempunyai cahaya mata, pada malam tersebut, malam yang disebutkan, saya dan suami berjumpa ibu mertua untuk kabarkan berita ini, dan saya rasa hampa dengan kata-kata ibu mertua. Aku cuma ada satu cucu aja. Cucu aku tak ada lain, Dino Ashraf. Itu cucu aku, yang lain semua bukan, kata ibu mertua saya dengan nada benci, marah. Dino Ashraf, Casey, adalah anak kepada adik suami saya. Sudahlah sayang, jangan ambil hati kata-kata ibu. Saya yang buat bodoh sudah. Ibu dengar sini. Ibu terima atau tidak, ini tetap anak saya dan ini tetap cucu ibu. Jom sayang, kita balik. Suami saya memarahi ibunya depan mata saya dan terus mengajak saya pulang, dan saya rasa mungkin dengan keadaan ini menambah kesungguhan ibu mertua saya untuk memisahkan saya dan anaknya. Hei perempuan, pasal kau lah anak aku dah berani kurang ajar dengan aku. Hei, kau tunggu je lah. Kau tunggu, Cukup nanti aku kerjakan kau, dan aku nak ambil hak aku balik. Mampus kau nanti perempuan. Casey dan pendengar Ria 897, pendengar misteri jam 12. Dari saat itulah hidup saya mula dihantui dengan pelbagai masalah. Sebelum ini ibu mertua saya gunakan cara kasar, seperti saya katakan, memfitnah, mengupah orang untuk memikat suami. Tapi kali ini ibu mertua saya menggunakan cara halus. Mungkin saya rasa mendapatkan khidmat dari seorang bomoh. Saya tidak mempunyai ibu dan ayah. Ibu dan ayah saya telah meninggal dunia. Saya ni anak yatim, Casey. Saya ada seorang abang. Abang saya tidak ada di Singapura.
Dia kerja kapal. Kadangkala 6 bulan baru dapat jumpa dengan abang saya yang sentiasa berlayar. 2 minggu setelah hal pergaduhan terjadi di rumahnya, suami saya mula jarang-jarang balik rumah. Bila nak balik kerja, dia akan telefon saya. Hello, Ida, ni abang ni. Hari ni abang tak balik Abang banyak kerja overtime. Apa-apa jangan call. Ingat apa-apa SMS saja. Mula-mula percaya, walaupun agak curiga, mana ada orang overtime sampai 3-4 hari tak balik. Dan kalau balik pun setakat tukar baju dan kemudian keluar lagi. Saya pernah telefon rumah mak sekitar jam 10 malam nak tanya suami saya ada di rumahnya ataupun tidak. Casey, dengan kuasa Tuhan Casey, adik ipar saya menjawab panggilan tersebut. Dia beritahu saya yang suami saya selalu tidur sini, yang suami saya selalu ada di rumah sini. Dan dia bertanya pada saya, Kak Ida kenapa Ada masalah dengan Abang Syam Tak apalah Kak Ida, biar Abang Syam balik sini dulu. Abang Syam tak pergi mana pun. Nanti adik tengok-tengokkan. Biar dia reda. Kalau Nur rasa bila dia dah okey nanti, baliklah dia. Kak Ida jangan khawatir Sedang saya berbual dengan adik ipar saya, tiba-tiba telefon dirampas oleh ibu mertua. Hey, berani kau telefon rumah aku kau dengar sini. Hisham takkan balik lagi rumah kau. Kau faham tak? Aku dah kenakan dia supaya dia dengar cakap aku. Dan kau dengan anak dalam kandungan tu, kau tunggu. Aku ada hadiah nak kasih kau. Malam itu, setelah berbual dengan adik ipar saya dan ibu mertua saya tidur awal kerana beberapa malam saya tidur agak lewat akibat menunggu suami yang tak pulang-pulang. Malam itulah kali pertama saya mula mimpi yang menakutkan Casey. Ida, ni mak datang. Ida, mak datang. Mak ada barang nak kasih kau, Ida. Ambillah, Ida. Ambillah barang ni. Dalam mimpi itu, saya tidak boleh berkata apa-apa. Cuma apa yang boleh saya katakan, saya nampak arwah seperti arwah ibu saya. Saya rasa di hadapan saya, jaraknya agak jauh, berdiri arwah mak saya menyuruh saya ambil sesuatu darinya. Dan wajahnya dari jauh kelihatan hitam saja. Walaupun saya berdiri agak jauh dari dia, tapi suaranya bila dia bercakap seperti ada di sebelah telinga kiri saya. Saya terbangun dari mimpi buruk tersebut akibat bunyi dentuman guruh yang agak kuat. Bila bangun, memang sah di luar rumah hujan selebat-lebatnya. Saya bangun dari katil, lalu ke tingkap bilik untuk menutupnya. Bila saya nak ke dapur, saya dikejutkan dengan sesuatu yang saya ternampak, Casey. Benda ini berada di ruang tamu rumah saya yang pada malam itu gelap gelita. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. MJ12 on call. MJ12 on call.
datang, Ida. Mak datang. Mak ada barang nak kasih kau, Ida. Ambillah, Ida. Ambillah barang ni. Dalam mimpi itu, saya tidak boleh berkata apa-apa. Cuma apa yang boleh saya katakan, saya nampak arwah seperti arwah ibu saya. Saya rasa di hadapan saya, jaraknya agak jauh, berdiri arwah mak saya menyuruh saya ambil sesuatu darinya. Dan wajahnya dari jauh kelihatan hitam saja. Walaupun saya berdiri agak jauh dari dia, tapi suaranya bila dia bercakap seperti ada di sebelah telinga kiri saya. Saya terbangun dari mimpi buruk tersebut akibat bunyi dentuman guruh yang agak kuat. Bila bangun, memang sah di luar rumah hujan selebat-lebatnya. Saya bangun dari katil, lalu ke tingkap bilik untuk menutupnya. Bila saya nak ke dapur, saya dikejutkan dengan sesuatu yang saya ternampak, Casey. Benda ini berada di ruang tamu rumah saya yang pada malam itu gelap gelita. Terperanjat saya apabila terdengar suara tangisan sesuatu yang menangis teresak-esak. Ternampak susuk tubuh seperti seorang wanita sedang duduk di ruang tamu rumah saya. Wajahnya tidak dapat saya lihat sebab dari mana saya berdiri, saya boleh lihat bahagian tepinya saja. Dan wajah tepinya itu ditutupi rambut yang amat panjang sangat-sangat. Casey dan pendengar Ria 897, entah mengapa secara tiba-tiba saya boleh beranikan diri dan berkatakan sesuatu. Siapa kau? Siapa kau? Apa urusan kau masuk rumahku? Tolong jangan ganggu aku, Jangan ganggu aku. Makhluk tersebut masih berada di ruang tamu dan masih menangis dan tidak indahkan pertanyaan saya. Di luar rumah, petir sabung menyabung. Dan saya pula kesorangan dalam rumah, Casey. Tuan aku suruh aku datang. Malam ini aku datang seorang. Nanti kawan-kawan aku yang lain akan datang rumah ni. Terkejut saya bila nampak makhluk gadis itu. Dari keadaan sedang duduk di sofa, dia terus turun ke lantai dan mula merangkak ke arah saya. Dengan segera saya tutup pintu bilik dan duduk di atas katil. Bila berada di atas katil, degupan jantung saya semakin kuat dan rasa takut semakin teruk, Casey. Tiba-tiba saya dengar bunyi seperti orang mengetuk pintu bilik tidur saya. Kalau boleh saya bayangkan, keadaan ketukan bukan dari menggunakan tangan, seperti menggunakan kepala menghentak-hentak di pintu bilik saya. Gangguan pada malam itu berterusan sampailah saya tertidur, Casey. Bila saya bangun pagi sekitar jam 9 pagi, saya terperanjat kerana saya rasa mungkin ketukan tersebut masih lagi kedengaran. Tapi
kali ini datang daripada pintu rumah saya. Saya dengan perlahan-lahan, dengan perasaan takut yang masih belum reda akibat kejadian malam semalam. Lalu, dengan hati yang takut, saya membuka pintu. Hai, Cik Nah rupanya. Ingatkan siapa tadilah. Ada apa Cik Nah? Ida, kau tengok ni. Cik, kau tengok depan rumah kau ni. Kau tengok apa benda ni? Ya Allah Cik Nah, siapa letak benda ni kat sini? Casey nak tahu tak apa yang saya nampak? Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Terkejut saya bila nampak makhluk gadis itu. Dari keadaan sedang duduk di sofa, dia terus turun ke lantai dan mula merangkak ke arah saya. Dengan segera, saya tutup pintu bilik dan duduk di atas katil. Bila berada di atas katil, degupan jantung saya semakin kuat dan rasa takut semakin teruk, Casey. Tiba-tiba saya dengar bunyi seperti orang mengetuk pintu bilik tidur saya. Kalau boleh saya bayangkan, keadaan ketukan bukan dari menggunakan tangan, seperti menggunakan kepala menghentak-hentak di pintu bilik saya. Gangguan pada malam itu berterusan sampailah saya tertidur, Casey. Bila saya bangun pagi sekitar jam 9 pagi, saya terperanjat kerana saya rasa mungkin ketukan tersebut masih lagi kedengaran. Tapi kali ini datang daripada pintu rumah saya. Saya dengan perlahan-lahan, dengan perasaan takut yang masih belum reda akibat kejadian malam semalam. Lalu, dengan hati yang takut, saya membuka pintu. Hai, Cik Nah rupanya. Ingatkan siapa tadilah. Ada apa Cik Nah? Ida, kau tengok ni. Cik, kau tengok depan rumah kau ni. Kau tengok apa benda ni? Ya Allah Cik Nah, siapa letak benda ni kat sini? Casey nak tahu tak apa yang saya nampak? Depan rumah saya, Casey, terperanjat bila saya terpandang ada batu nisan. Cik Nah, siapa yang letak barang ni depan rumah saya, Cik Nah? Ida, Cik Nah tak pasti. Tapi ini Cik Nah rasa alamat tak baik ni. Ada orang nak kenakan kau. Atau ada orang nak sihir kau, Ida. Pada ketika itu, Casey, saya terperanjat apabila terlihat batu nisan depan rumah saya. Cik Nah menasihatkan saya untuk dapatkan bantuan. Cik Nah kata, segeralah dapatkan bantuan seorang pakar yang akan cuba membantu melindungi rumah ini. Tapi sebenarnya, Casey, bukan saya tak nak. Saya yakin itu perbuatan ibu mertua saya. Saya tidak ingin apa-apakan dia. Sebabnya, saya takut kalau saya dapatkan bantuan seorang pakar dan mungkin pakar itu akan menghantar balik barang yang dihantar ke rumah saya dan mungkin nanti hidupnya akan porak-peranda. Saya cuba mengiyakan saja kata-kata jiran sebelah saya. Cik Nah, terima kasih Ida, aku nak tanya. Dah berapa hari ni aku tengok kau seorang je dalam rumah. Suami kau mana?
Abang dia kerja overtime. Sekarang ni dia overseas, belum balik lagi. Nanti bila dia balik, saya beritahu dia lah. Baguslah Ida, kalau kau fikir macam tu. Tapi kau baik-baik. Kalau malam kau seorang, kalau kau takut, kau ketuk je rumah Cik Nah. Kita ni jiran. Rumah aku kat sebelah aja. Ya? Terima kasih Cik Nah. Saya pun masuk ke dalam rumah dan saya siapkan diri untuk keluar. Pendengar Ria 897, saya keluar untuk menenangkan diri, menenangkan jiwa perasaan dalam keadaan berkecamuk. Ada sebahagian saya rasa takut, ada sebahagian dari saya rasa geram, rasa marah. Ada pula sebahagian dari saya rasa ihsan terhadap perbuatan ibu mertua saya. Rakan pendengar Ria 897, maklumlah, saya ni hidup sebatang kara dan masalah saya tidak ingin saya kongsi bersama ahli saudara mara yang lain. Saya ingin sama sekali menyelesaikan masalah saya seorang diri. Jadi pada hari tersebut, setelah saya keluar ke sana ke sini, berjalan berjumpa dengan teman saya pun pulang ke rumah. Waktu itu saya sedang berjalan, turun dari teksi, menghala ke kolong blok rumah saya. Kalau tak silap saya, kalau saya boleh ingat, waktu itu sekitar pukul 11 lebih malam. Saya berjalan dari teksi menuju ke arah lift lobi rumah saya. Dalam perjalanan, saya dengar seperti ada telapak kaki ikut saya dari belakang. Pada masa yang sama, saya boleh rasakan meremang bulu rumah saya, khususnya bulu tengkuk saya. Saya pada malam itu beranikan diri. Dengan perlahan, saya toleh ke belakang dan nak tengok apakah yang ikut saya dari belakang. MJ12 on call. MJ12 on call. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Saya pun masuk ke dalam rumah dan saya siapkan diri untuk keluar. Pendengar Ria 897, saya keluar untuk menenangkan diri, menenangkan jiwa perasaan dalam keadaan berkecamuk. Ada sebahagian saya rasa takut, ada sebahagian dari saya rasa geram, rasa marah. Ada pula sebahagian dari saya rasa ihsan terhadap perbuatan ibu mertua saya. Rakan pendengar Ria 897, maklumlah, saya ni hidup sebatang kara dan masalah saya tidak ingin saya kongsi bersama ahli saudara mara yang lain. Saya ingin sama sekali menyelesaikan masalah saya seorang diri. Jadi pada hari tersebut, setelah saya keluar ke sana ke sini, berjalan berjumpa dengan teman saya pun pulang ke rumah. Waktu itu saya sedang berjalan, turun dari teksi, menghala ke kolong blok rumah saya. Kalau tak silap saya, kalau saya boleh ingat, waktu itu sekitar pukul 11 lebih malam. Saya berjalan dari teksi menuju ke arah lift lobi rumah saya. Dalam perjalanan, saya dengar seperti ada telapak kaki ikut saya dari belakang. Pada masa yang sama, saya boleh rasakan meremang bulu rumah saya, khususnya bulu tengkuk saya. Saya pada malam itu beranikan diri. Dengan perlahan, saya toleh ke belakang dan nak tengok apakah yang ikut saya dari belakang. Bila saya toleh, saya tidak nampak apa-apa, tapi perasaan takut masih lagi ada. Bunyi telapak kaki seolah-olah kedengaran bila saya bergerak ke hadapan.
Casey dan juga pendengar Misteri Jam 12. Bak kata orang, kalau kita rasakan sesuatu ikut kita dari belakang, mungkin memang benar ada sesuatu yang mengikuri, dan kita dinasihatkan supaya jangan terus pulang ke rumah. Jadi itulah yang saya buat. Bila saya rasakan di belakang saya macam ada sesuatu, saya terus pesongkan jalan saya, memesong jalan saya menuju ke arah tempat peti surat rumah di kolong blok rumah untuk tengok surat. Kemudian setelah saya keluarkan surat, saya berjalan menuju ke arah tempat duduk di kolong blok rumah saya. Rakan pendengar Ria 897, katanya Ida, bila saya sedang duduk di kolong blok sambil membelik-belik surat, dan antara perkara yang saya terperanjat apabila saya dapat satu envelope berwarna putih, tapi di envelope tersebut tidak ada alamat rumah. Di envelope tersebut ataupun di sampul surat itu tidak ada stamp. Saya rasa pelik, ni mesti ada orang masukkan ke dalam peti surat rumah saya. Pendengar Ria 897, saya mula nak buka surat tu, tiba-tiba saya dengar tu Casey, seperti orang panggil nama saya. Casey yang dia sebut nama bukan Ida, tapi nama penuh saya, Farida. Saya toleh kiri, saya toleh kanan. Di kolong blok rumah saya, Casey, saya seorang diri. Farida. Kawasan tu memang sunyi. Tidak lihat sesiapa di kolong blok rumah saya. Saya pandang balik ke arah surat tu. Saya rasa tak sedap hati. Saya baca surah yang saya tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya teruskan bacaan surat tersebut sambil saya pejam mata, sambil saya berniat dalam hati, Ya Allah Tuanku, lindungilah aku dari sebarang gangguan iblis dan syaitan yang menghantui aku tika dan saat ini. Aku nak balik, tolong jangan ikut aku. Aku nak balik, tolong jangan ikut aku. Beberapa kali saya katakan dalam hati dan saya juga turut lafazkan. Kemudian saya berdiri. Surat-surat saya masih saya pegang, belum saya buka. Khususnya sampul surat yang tidak ada alamat. Saya jalan menuju ke arah lift. Perasaan takut mula reda. Perasaan diikori mula hilang. Saya masuk ke dalam lift dan tekan tingkat rumah saya. Pintu lift tertutup dan saya dibawa naik ke atas. Bila sampai tingkat rumah saya berjalan keluar. Waktu itu, rasa takut mula menghantui saya. Saya toleh belakang, tapi tidak lihat, tidak nampak apa-apa. Saya tahu seperti ada sesuatu yang berada di belakang saya. Walaupun tidak seperti tadi, saya boleh dengar bunyi telapak kaki. Pendengar Ria 897, saya jalan perlahan-lahan dan nak belok sebelah kanan menuju ke arah rumah saya. Rumah yang paling hujung, yang kedua, yang terhujung. Di depan rumah saya nampak Casey, ada perempuan berdiri di depan pintu rumah saya. Saya tak tahu nak buat apa. Saya mengeluarkan telefon bimbit saya dan saya telefon Cik Na, jiran sebelah rumah saya. Alah, ya Allah, jawablah telefon Cik Na. Cik Na, angkat telefon Cik Na, angkat telefon Cik Na. Hello. Hello Cik Na, siapa ni? Cik Na minta maaf. Ini Ida, Farida Cik Na. Oh Farida, ada apa Farida? Boleh Cik Na bantu Farida? Farida okey tak? Tak ada Cik Na.
Depan rumah saya. Saya nampak ada sesuatu, Cik Na. Cik Na boleh tolong saya tak? Boleh tolong saya tengokkan? Yalah. Cik Na bangun sekarang Farida tunggu. Farida jangan letak telefon Tunggu kejap. Rakan pendengar Ria 897, saat Cik Na sedang nak keluar rumah tu, walaupun hanya beberapa saat, penantian tersebut memang kisi seperti lama sangat-sangat. Dan akhirnya Cik Na buka pintu. Kemudian saya terdengar Cik Na bercakap dengan saya di telefon. Ida dekat mana ni? Ida dekat mana? Saya ada dekat tepi lift, Cik Na. Oh, tepi lift. Ida yang pakai baju merah tu Baju merah? MJ12 on call. MJ12 on Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Pendengar Ria 897, saya jalan perlahan-lahan dan nak belok sebelah kanan menuju ke arah rumah saya. Rumah yang paling hujung, yang kedua, yang terhujung. Di depan rumah saya nampak Casey, ada perempuan berdiri di depan pintu rumah saya. Saya tak tahu nak buat apa. Saya mengeluarkan telefon bimbit saya dan saya telefon Cik Na, jiran sebelah rumah saya. Alah, ya Allah. Jawablah telefon Cik Na. Cik Na, angkat telefon Cik Na. Angkat telefon Cik Na. Hello. Hello Cik Na. Siapa ni? Cik Na minta maaf. Ini Ida, Farida, Cik Na. Oh, Farida. Ada apa, Farida? Boleh Cik Na bantu Farida? Farida okey tak? Tak ada, Cik Na. Depan rumah saya nampak ada sesuatu, Cik Na. Cik Na boleh tolong saya tak? Boleh tolong saya tengokkan? Yalah. Cik Na bangun sekarang Farida tunggu. Farida jangan letak telefon Tunggu kejap. Rakan pendengar Ria 897, saat Cik Na sedang nak keluar rumah tu, walaupun hanya beberapa saat, penantian tersebut memang kisi seperti lama sangat-sangat. Dan akhirnya Cik Na buka pintu. Kemudian saya terdengar Cik Na bercakap dengan saya di telefon. Ida dekat mana ni? Ida dekat mana? Saya ada dekat tepi lift, Cik Na. Oh, tepi lift. Ida yang pakai baju merah tu Baju merah? Cik Na, saya tak pakai baju merah. Saya pakai baju hitam. Astaghfirullahalazim. Okey, macam ni. Ida jalan terus. Cik Na diri depan pintu rumah. Ida jalan sekarang. Sambil jalan, Ida ikut Cik Na baca ya. Cik Na membaca surah. Saya tidak pasti apakah surah yang dibaca oleh Cik Na, tapi saya ikut di telefon. Jalan dan jalan sampai depan rumah Cik Na. Ida, Cik Na rasa Ida ni dah terkena perbuatan sihir. Ada siapa-siapa ke yang dengki dengan Ida? Ida bilanglah Cik Na. Cik Na nak bantu ni. Suami Ida balik bila ni? Cik Na, tak apalah Cik Na. Suami saya balik lagi 2 hari. Nanti saya beritahu dia. Saya minta maaf Cik Na. Terima kasih Cik Na kerana temankan saya. Minta maaf lah Cik Na. Cik Na sekejap saya nak masuk dalam. Saya nak buka pintu, nak buka lampu. Cik Na tunggu sekejap. Saya keluarkan kunci. Menuju ke arah pintu rumah saya. Saya buka pintu rumah. Dan kemudian saya masuk ke dalam rumah. Saya pusing
Cik Nah masih berdiri di depan pintu rumahnya. Saya kata pada dia, terima kasih. Dan Cik Nah pun mengangkat tangan sambil berkata, Ida, kalau Ida seorang takut, Ida nak Cik Nah tidur dengan Ida beritahu. Ya Cik Nah, terima kasih Cik Nah. Saya pun tutup pintu rumah. Kemudian lampu semua saya dah buka. Lampu ruang tamu awal tadi bila saya masuk, lampu dapur sempat saya buka. Saya pun masuk ke dalam bilik saya dan saya salin pakaian. Pendengar Ria 897, malam itu malam yang cukup menakutkan buat saya. Awal tadi bila saya berada di bawah, seperti ada sesuatu ikut saya. Kemudian bila saya naik atas, saya nampak sesuatu depan pintu rumah saya. Masya Allah Kisi, hidup saya ni bagaikan tak menentu. Atas saya rasa ini hanya andaian saya. Mungkin tidak, mungkin iya. Atas perbuatan ibu mertua saya yang tidak sukakan saya menikahi berumah tangga dengan anak lelakinya. Pada mulanya, saya rasakan mungkin lama-kelamaan dia boleh terima hakikatnya bahawasanya kita dah berumah tangga. Tapi bila dah berumah tangga, makin teruk keadaan. Dia benci dengan saya, makin teruk lagi perbuatan yang dia lakukan pada saya. Pendengar Ria 897, saya duduk di katil. Duduk di katil mengenangkan nasib saya sambil melihat gambar kahwin yang ada di tepi katil saya. Air mata saya mula mengalir setitis demi setitis. Teringatkan suami yang saya rindu. Dah lebih kurang berapa hari suami tidak telefon saya, Kisi. Kali terakhir saya dengar yang dia kata dia overtime. Apa-apa, message, jangan telefon. Sampai sekarang tak dengar kabar berita dari dia. Saya telefon rumah ibu mertua, takut pula nanti dia yang angkat dan macam-macam benda yang menyakiti hati akan dicakap. Sedang saya menangis terisak-isak, saya terlihat lampu di ruang tamu rumah saya berkelap-kelip. Berkelap-kelip seperti lampu itu rosak. Saya terpandang ruang tamu dan perasaan takut mula menjadi-jadi. Saya berdiri, kemudian saya terus ke depan dan tutup pintu bilik kerana tak nak pandang di ruang tamu. Pendengar Ria 897, setelah saya tutup pintu bilik saya kembali ke atas katil dan menenangkan diri saya dalam keadaan ketakutan. Dalam keadaan saya sedang duduk, bunyi hentakan seperti ada kepala yang menghentak pintu bilik saya berlaku sekali lagi pada malam itu. Saya dah tak tahu nak buat apa. Saya telefon jiran saya, Cik Nah. Hello, Cik Nah. Hello, Ida Cik Nah minta maaf Cik Nah, saya ni suka ganggu Cik Nah. Saya minta maaf Cik Nah. Tak apalah Ida, tak apa. Apa boleh Cik Nah bantu Ida nak Cik Nah temankan? Cik Nah, Ida, tu bunyi apa Ida hentak-hentak kuat-kuat tu? Tak tahu, saya tak tahu Cik Nah. Cik Nah, boleh tolong tak besok Cik Nah boleh ikut saya nak cari ustaz. Alhamdulillah, Ida nak Cik Nah temankan malam ni. Tak apalah Cik Nah, Cik Nah tidur je lah. Nanti besok Ida jumpa Cik Nah, kita pergi masjid. Setelah berbual dengan Cik Nah untuk dapatkan bantuan seorang ustaz, barulah perasaan saya lega. Casey, hidup saya rasa lebih baik dari sebelumnya. Sebenarnya sebelum ni saya patut awal-awal lagi dapatkan bantuan seorang ustaz untuk masalah sihir saya. Tapi saya ni terlampau tak nak mengganggu ibu mertua saya dan juga suami saya kerana kasihankan mereka. Setelah berjumpa dengan ustaz, keesokan harinya itulah
Ustaz datang, memeriksa rumah saya dan memagar rumah saya. Ustaz menyuruh rumah saya ini sentiasa diterangkan. Antaranya waktu-waktu petang, bukalah tingkap, biar cahaya matahari masuk. Selepas subuh, bukalah pintu. Dan jangan lupa solat 5 waktu amat penting. Kalau ada masalah pang, mengajilah dalam rumah. Dengan berkumandangnya ayat-ayat suci Al-Quran dalam rumah, maka jin tidak akan masuk ke rumah orang-orang yang solat, orang-orang yang membaca Al-Quran, katanya Ustaz. Pada mulanya memang susah. Sebabnya setiap kali saya nak solat, kadang-kala akan terasa seperti ada sesuatu yang tarik-tarik telekung saya. Ustaz katakan gangguan itu akan berlaku, tapi lama-kelamaan ia akan hilang sedikit demi sedikit dan rumah akan kembali tenang seperti biasa. Casey, akhirnya saya dengan suami berpisah. Kami tidak dapat bersama, walaupun sedih, tapi saya rasa bersyukur. Selepas itu hidup saya jauh lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih kepada semua pendengar Ria 897 yang sudi mendengar pengalaman hidup saya. Dan kisah ini memang benar-benar berlaku. Terima kasih dan selamat tengah malam. MG12 on call. MG12 on call. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya.